Okay, selamat pagi daripada Nur Alia Kamalia. Okay, selamat pagi Alisa. Okay, good morning Pei Wen Chi. Okay, saya rasa kita dah boleh mulakan sesi training kita pada pagi ini yang bertajuk mengurus perubahan norma baharu daripada Encik Khairul Irwan Abdul Halim. Saya percaya ramai para pelajar di sini yang mengenali Encik Khairul Irwan kita yang juga merupakan yang pernah berkhidmat di HEPA di kampus induk dan orang kuat satuan yang saya dimaklumkan. Okey, semoga perkongsian training pada pagi ini dapat dikaitkan bersama dengan atribut hebat kita, selaras dengan agenda hebat yang akan menjadi salah satu agenda utama universiti untuk membangunkan para pelajar USM. Membangunkan dari segi asasiah, akademik dan semua meliputi semua dari segi akademik, asasiah, akhlak pelajar. Okey, untuk melahirkan para pelajar hebat di USM, di Universiti Sains Malaysia. Okey, tanpa buang masa, saya menjemput Encik Khairul Irwan untuk menyampaikan training beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Sylawanis pemudah cara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar USM khususnya ataupun rakan-rakan yang bersama-sama dalam sesi perkongsian kita pada pagi ini. Jadi pertamanya saya nak ucap terima kasihlah kepada pejabat Pusat Hebat yang telah pun menjemput saya berkongsi dengan pelajar-pelajar tentang topik yang nak kita bincang dan bicarakan pagi ini, iaitu mengurus perubahan dalam norma baharu. Jadi saya sekarang ini berada di Pejabat Pusat Transformasi Insan di USM Kubang Krian, Kelantan. Oleh kerana lama dah tak balik ke Penang, tapi selalulah pergi mesyuarat sebagainya. Dan saya doakan semoga rakan-rakan pelajar yang lain dan semua yang berada di sini hari ini diberikan kesihatan yang baik untuk kita teruskan kehidupan kita pada hari ini dengan kaedah baru, dengan norma baru yang ramai orang sebut hari ini tentang cabaran yang sedang kita hadapi pada hari ini. Jadi kita harap sesi perkongsian kita pada pagi ini dapat memberikan manfaatlah kepada semua, insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan boleh chat, boleh bertanya soalan supaya kita dapat kongsi bersama-sama. Baik, ini untuk kata mukadimah lah pagi ini 2 jam. InsyaAllah kita akan bersama-sama tak tahu tanya kerana kita sekarang ini sedang berhubung secara maya di seluruh dunia. Dan insyaAllah kita habiskan 2 sesi ini secara bermanfaat. Dan skop yang akan kita bincangkan pagi ini ialah yang pertama definisi perubahan ataupun mengurus perubahan. Yang kedua kita juga akan bincangkan kenapa kita perlu berubah. Dan bila sesuatu perubahan itu dibuat, kita perlu memastikan perubahan itu ke arah mana. Ke arah yang positif ataupun yang sebaliknya. So itu perkara yang perlu kita hayati dan kita lihat perubahan yang akan berlaku dalam hidup kita.
especially bila kita ni ialah orang yang kata ada nyawa, ya, sedang hidup dan perlu meneruskan kehidupan, ya, walau apa pun yang berlaku di hadapan. Dan yang ketiga, cara untuk mengurus perubahan. So ini 3 perkara yang akan kita kongsi, ya. Sebab apa? Sebab hari ini dah tak sama sebagaimana semalam, ataupun tahun ini dah tak sama lagi sebagaimana tahun sebelumnya, ya. Sebab kita dah tinggalkan benda-benda yang lalu di belakang, ya. Kita dah pun orang kata sedang melangkah ke hadapan. Sebab kebanyakan benda yang kita buat hari ini, kalau dahulunya halal, ya, dahulunya boleh kita buat, hari ini dah terhalang ataupun tidak boleh lagi kita lakukan. Ya, walaupun benda itu seingat saya, ya, kalau tahun lepas contohnya 2019, ya, kita dibenarkan untuk menghadiri kursus ataupun program-program yang melibatkan ramai orang, tetapi hari ini dah jadi satu benda yang dihalang ataupun terhalang untuk kita lakukan perkara-perkara yang dahulunya signifikan ataupun kita buat secara orang kata tidak ada halangan dan masalah, hari ini dah timbul masalah. Hari ini kalau kita nak masuk ke pasar raya, ya, ataupun nak masuk ke kedai, kita diwajibkan pakai mask. Dulu tak perlu, sekarang ini dah jadi satu kewajipan. Ya, kalau tak bawa mask, kita tak dibenarkan masuk di pasar raya, ataupun kita tak dibenarkan masuk ke tempat-tempat, ya, orang ramai, ya, yang ada audien, ya, berkumpul beramai-ramai. So itu benda-benda yang dulunya halal dibuat, tetapi sekarang ini menjadi satu kesalahan, malahan boleh didenda dan sebagainya. Ya, dulu nak sembahyang, ya, nak hadir ke gereja, nak pergi ke masjid, kuil sebagainya, ya, merupakan satu kewajipan. Sekarang ini dah jadi satu orang kata isu, ya, nak datang ke masjid, kuil ataupun ke gereja kena daftar nama, ya. Begitulah berbezanya, ya, hidup kita hari ini berbanding dengan sebelum ini. So ini benda-benda yang akan kita bincang dan kita kupas, ya, dalam sesi 2 jam bersama saya pada pagi ini. Jadi definisi perubahan, ya, perubahan ini ialah satu pergerakan ataupun perpindahan, ya, ini definisi, atau peralihan daripada satu keadaan kepada keadaan yang berbeza, ataupun sekarang ini disebut dengan istilah transformasi. Ya, transformasi ini beristilah yang kita digunakan sekarang lah, yang kita selalu dengar dan orang guna, ya, untuk lebih faham, memudahkan memahami apa itu perubahan, ya. Dan perubahan ini berlaku dalam 3 keadaan, ya, iaitu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, keadaan sebelum, ya, keadaan sebelum, kepada keadaan semasa, ya, dan keadaan baru, ya, keadaan baru apa selepas ini yang perlu kita prepare, yang perlu kita kemaskan, ya, perlu kita rancang dengan baik, ya, supaya 3 keadaan ini dapat kita tangani, ya, dengan berhemah, dengan sabar, ya, dengan tekun dan sebagainya. Dan kena ingat bahawa perubahan ini mahu tidak mahu ianya berlaku kepada semua. Ya, perubahan ini berlaku kepada semua orang ataupun kepada semua benda, berlaku kepada semua institusi. Ini perubahan, ya, dalam kehidupan kita ni berubah, ya, umur kita bertambah, ya, itu berlaku perubahan, ya. Dulu kita belajar di sekolah, sekarang belajar di universiti, itu perubahan, ya. Dulu ada awet, ya, seorang, sekarang ada awet 2, ya, contohnya, ya, itu perubahan. Dulu saiz baju saiz S, ya, boleh pakai saiz S. Sekarang ini dah tak boleh pakai saiz S baju, kena pakai saiz M ataupun saiz L. Itu perubahan dalam diri. Ya, dulu kita, ya, naib chancellor kita juga berubah, ya, pentadbiran universiti berubah, ya, staf datang dan pergi. So ini perubahan-perubahan yang berlaku dalam institusi. Dan begitu juga dasar-dasar dalam negara, dasar dalam polisi, dalam orang kata institusi, ya, berubah dari masa ke semasa. So perubahan ini berlaku kepada setiap orang, semua orang, ya, pada semua perkara.
ya, bersedia ataupun tidak, ya, kita perlu hadapi. Dan perubahan ini ada proses, ya, ada proses, iaitu penukaran daripada situasi sedia ada ke arah kebaikan ataupun sebaliknya, ya, positif ataupun ditentang ataupun secara negatif, ya. Yang ketiga, ya, perubahan yang berlaku itu selalunya sudah pun dijangka. Sudah pun dijangka ni maknanya telah pun diplan, ya, perubahan itu telah pun diplan dahulu, orang kata bincangkan dahulu awal, ya, untuk kita jangka benda itu akan berlaku. Ataupun perubahan itu berlaku, ya, berlaku tanpa kita sedar. Kita tak expect pun, ya, perubahan itu berlaku. So yang berlaku hari ini, contohnya cabaran COVID-19, contohnya cabaran ini tak diduga, ya, kita tak duga nak berlaku, ya, situasi yang kita hadapi hari ini tak terfikir oleh akal waras kita, ya, awal tahun 2020 hari itu. Sebab seingat saya bila November 2019, ya, bila kita nak menyambut ambang 2020, ya, zaman milenium pada masa itu dikatakan, ya, apa yang kita gambarkan, ya, bahawa tahun 2020 ini merupakan tahun yang hebat, tahun yang cemerlang, negara kita pun menjadi sebuah negara maju. Itu yang diharap dan digambarkan, ya, pada tahun 2019 menjelang nak masuk tahun 2020. Ya, sebab itu kita tak jangka bahawa tahun 2020 ini merupakan tahun yang begitu mencabar. Malahan ada orang buat joke, boleh tak kita delete tahun 2020 ni, kita ni kan kembali semula, ya, kepada orang kata tahun sebelum ini, ya, di mana tahun yang kurang mencabar sedikit, ya, berbanding dengan tahun 2020. So inilah yang kita sedang hadapi hari ini, yang sedang berlaku pada hari ini, dan cabaran itu, perubahan itu berlaku, ya, tanpa kita duga. So dua keadaan, ya, pertama yang kita dah jangka ataupun yang kita dah rangka, yang dah kita plan, ya, ataupun yang kedua berlaku, ya, tanpa kita duga. Dan yang keempat, ya, yang ingin kita fahami, ya, tentang definisi perubahan ini, setiap perubahan itu ada kesan. Ya, ada kesan sama ada kepada individu, ya, sama ada kepada institusi, sama ada kepada budaya dan cara hidup, ya, dia ada kesan, ya, iaitu kesan, ya, sebelum, semasa dan selepas, ya. So inilah kesan yang perlu kita orang kata kawal, ya. Kesan inilah perlu kita orang kata persiapkan diri, ya, bagaimana nak hadapi, bagaimana nak mengurus, ya, sesuatu perubahan itu, ya. Jadi perubahan secara orang kata umumnya merupakan satu transformasi, berlaku pada semua, ada proses, ya, dan ada kesan, ya. So itu yang kita perlu faham, ya, tentang definisi perubahan. Okey. So ada soalan tentang definisi perubahan, ya. Kalau ada soalan boleh tanya, ya. Tapi saya rasa benda ni merupakan benda yang asas lah. Cuma kita kena faham, ya, oleh kerana pagi ini kita berbincang tentang topik mengurus perubahan. Ya. So perubahan itu kalau kita dapat faham, ya, kita boleh orang kata bila kita faham definisi ini, barulah kita boleh orang kata pergi, ya, lebih jauh, ya, melihat tentang proses perubahan ataupun kesan-kesan, ya, bagaimana kita nak mengurus perubahan. Baik. Ini merupakan tiga sebab ataupun tiga faktor utama, ya, perubahan berlaku. Ya, perubahan berlaku, ya. Faktor-faktor perubahan. Pertama, terpaksa, ya. Kalau dalam diri kita, kalau diri kita ni perubahan ni berlaku, kita terpaksa, ya, terpaksa buat, ya, ataupun dipaksa. Yang kedua, dipaksa untuk berubah. Yang ketiga, ya, lahir daripada kesedaran diri sendiri. So ini merupakan tiga faktor utama perubahan dalam diri, ya, dalam diri manusia,
ya, iaitu pertama terpaksa. Ya, terpaksa ini contohnya, ya, kita terpaksa terima bahawa umur kita meningkat. Umur kita meningkat, kita terpaksa terima. Ya, bahawa tahun ini dah masuk 25 mungkin. Tahun depan dah 26 ataupun 30 ataupun dah 40 tahun. Ya, terpaksa terima bahawa umur kita bertambah. Ya, ini perubahan yang terpaksa. Ya, perubahan yang terpaksa. Yang kedua, perubahan ya dipaksa oleh keadaan. Ya, dipaksa oleh keadaan macam sekarang lah. Nak sambut birthday tak boleh, ya, terpaksa buat cara lain, ya, sambut birthday dengan norma baharu. Ya, dipaksa untuk mengubah ya pendekatan kaedah pembelajaran. Dulu belajar dalam dewan kuliah. Sekarang ini terpaksa dipaksa untuk kita belajar secara online contohnya. Ya. Dan perubahan itu juga ya mungkin disebabkan oleh kesedaran diri sendiri. Ini lebih baiklah ya kita berubah ya untuk ke arah kebaikan. Kenapa? Kerana kesedaran diri sendiri. So ini 3 faktor utama ya perubahan yang berlaku ya kepada individu lah ya, kepada individu ya. Kepada orang kata institusi ya, kalau dia berubah tu dia berlaku 3 perkara lah, 3 sebab juga. Yang pertama, perubahan yang besar, perubahan kepada budaya kerja. Yang kedua, perubahan yang berlaku kerana perubahan struktur, ya, struktur ataupun fungsi. Ya. Dan yang ketiga, perubahan dari segi orang kata apa? Dari segi kalau dalam institusi, perubahan dari segi peranan lah, ya, peranan ataupun dia punya objektif ya, sesuatu pejabat ataupun satu institusi. So dalam diri manusia perubahan ingat berlaku kerana pertama terpaksa. Ya, terpaksa buat ya, terpaksa kerana kita tidak ada pilihan ya, tak ada pilihan. Kita perlu berubah ya. Yang kedua dipaksa. Ya, dipaksa ini mungkin orang lain ya tekan kita untuk kita ubah ya, cara ubah pendekatan ya. Dan yang ketiga, perubahan itu berlaku kerana kesedaran diri sendiri. Okey. So kata Charles Handy Hussein dalam bukunya ya, if you put a frog in water and slowly heat it, the frog will eventually let itself to boil to death. We too will not survive if we don't respond to the radical way in which the world is changing. Ya, sebenarnya orang dah sebut lama dah. Ya, kalau seekor katak tu diumpamakan kita ni, seekor katak letak dalam mangkuk ataupun periuk panas, kita panaskan api perlahan-lahan, katak tu dia akan selesakan diri dia dengan suhu. Ya, lama kelamaan dia tak nak lompat keluar. Ya, akhirnya dia mati. Ya, mati di situlah. Jadi kita tak nak jadi macam katak. Selesa berada dalam keadaan situasi semasa. Ya, kita tak mau dengar pandangan. Ya, kita nak buat cara kita tanpa membuat pembaharuan. Ya, kita masih lagi nak mempertahankan benda yang orang kata terbukti tak betul. Ya, jadi kita harap rakan-rakan ya ataupun orang yang berada dalam program pada pagi ini ya dapat ambil ingatan bahawa kita sebenarnya ya perlu bergerak ke hadapan. Ya, jalan terus, orang kata jalan terus. Ya, jangan pandang belakang, ya, jalan terus. Okey. Baik. Kata Benjamin Franklin ya, Benjamin Franklin ni ialah bapa kemerdekaan Amerika ya, kalau saya tak silap ya. Gambar dia pun dekat wang kertas Amerika tu ya, wang kertas US dollar tu ya, ialah gambar Benjamin Franklin ya, bapa kemerdekaan ataupun orang yang bertanggungjawab mewujudkan ya, bukan mewujudkanlah, salah seorang yang bertanggungjawab menjadi orang kata orang penting lah dalam kemerdekaan Amerika ni. Ya, dia kata if we fail to plan, we plan to fail. Ya, kalau kita gagal untuk merancang,
ya kita sebenarnya gagal, ya. Kalau kita gagal untuk merancang, memang kita rancang untuk kita gagal. So itu yang selalu kita baca. Kata Charles Darwin pula, it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Ini kata-kata orang lama lah. Kata-kata orang lama, tokoh-tokoh besar dan hebat. Mereka dah pun orang kata memberitahu kepada kita generasi yang selepasnya bahawa kita ni kena berubah. Dan bagi orang Islam sendiri, of course lah, dah tentu dalam ayat Al-Quran sendiri telah pun mengingatkan bahawa Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum, setiap orang ataupun sesuatu kaum, kalau orang tu sendiri tidak mengubah apa yang ada pada diri kita. Inilah perubahan yang orang kata kita kena sedar bahawa benda ni ialah benda fitrah. Benda ni ialah perubahan ini perkara yang common, perkara yang biasa, bukan benda pelik pun. Bukan benda pelik pun tentang perubahan. Cuma hari ini kita nak belajar tentang bagaimana kita nak mengurus perubahan dengan berkesan, supaya kita tak orang kata lari daripada tujuan dan matlamat hidup kita. So begitu juga kata Albert Einstein, some of the things we do have got to change. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, perubahan yang perlu kita buat ni tak perlu perubahan besar pun. Ambil contoh. Perubahan ini kita perlu mencabar diri. Perlu mencabar diri. Kalau contoh saya lah, saya tak nak letak contoh pada orang lain. Dulu saya sebutkan awal tadi, saiz baju saya dulu saya boleh pakai saiz S, sekarang dah pun bertukar ke saiz M. Mungkin kalau tak jaga kesihatan, tak jaga badan, dah jadi saiz L lah. Tak tahulah hujung tahun dan sebagainya. Sebab duduk di Kelantan ni maklumlah, makan sedap, macam-macam jenis makanan. Pagi makan, tengah hari makan, malam makan, tengah malam pun makan. So perubahan ini perlu sekecil-kecil perubahan sehinggalah perubahan yang besar. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sekecil-kecil perubahan kita boleh buat dalam diri. Contohnya, ubah rutin hidup kita. Ubah rutin hidup kita. Ini perlu cabarlah, perlu cabar diri. Bagaimana nak ubah rutin hidup kita? Kita kena make sure sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya. Ambil masa, cari masa, bukan ambil masa, cari masa. Paksa diri. Perubahan dia sebab saya kata tadi, terpaksa, dipaksa ataupun kesedaran diri sendiri. Kadang-kadang boleh disebabkan terpaksa dan kesedaran diri sendiri. Dua faktor ni datang sekaligus. Kita sedar bahawa perut dah besar, baju dah tak muat, kita kena terpaksa jaga kesihatan, dan kita sedar dan kita perlu buat. Begitu juga. So ubah rutin hidup kita, daripada pagi sarapan dengan banyak, tengah hari mungkin ambil makan sikit, oats sebagainya. Petang ataupun malam makan buah. Jadi ini kena cabar dirilah. Ini tugasan untuk mencabar diri. Sebab perubahan ini tak perlu perubahan yang besar-besar pun. Kadang-kadang perubahan kecil pun kita kalau berjaya buat, berjaya turunkan berat badan, itu sudah satu pencapaian yang baik. Sebab itu kita perlu plan dan perlu rangka, supaya kita ni sentiasa berubah. Of course lah, kita harap berubah ke arah yang lebih baik. Umur dah meningkat sebagainya. Kalau nanti nak kalau belajar-belajar, nak keluar universiti, nak kerja, nak kahwin sebagainya, ada family sebagainya, jadi kena berubah ke arah yang lebih baik. Okay. So Albert Einstein kata ni, dia kata kalau kita meneruskan
apa cara yang sama, ya, berkali-kali mengharapkan keputusan yang berbeza, ya, kita takkan dapat. Ya, kalau hidup kita ni, ya, pagi, ya, pagi makan, hari makan, petang makan, malam makan, tengah malam pun makan kedai mamak lagi. Jadi kita mengharapkan kita kurus, ya, kita takkan mampu, ya, kuruslah. Ya. Sebab itu ubah dan cabar diri untuk kita berubah, ya, berubah kerana pertama terpaksa berubah, yang kedua kesedaran dirilah, of course, ya, kita harap, ya, atas kesedaran diri. Apa lagi yang lain yang boleh dijadikan contoh, ya, di rumah kita contohnya, buang baju-baju, bukan buanglah, ya, dermakan, ya, baju-baju yang tak muat contohnya, ya, kita boleh, orang kata, ubah kehidupan kita, ya, menjadi kehidupan yang lebih orang kata sihat, ya, lebih bermotivasi, positif, ya. Ubah almari kita, ya, tengok dalam almari kita tu, almari pakaian kita, berapa puluh helai baju kita ada, ya, berapa puluh helai kain tudung kalau yang perempuan ada, ya, yang tak nak pakai tu tak payahlah simpan, ya, tak payah simpan, ya, sedekahkan pada orang, ya, offer pada kawan-kawan, aku ada tudung yang cantik, yang nak buang pun sayang, bagi hadiah sebagai hadiah, ya, yang cantik-cantik lah, yang jangan yang koyak-koyak pun kita nak bagi pada orang. So itu benda-benda yang kalau dalam kehidupan kita, ya, ubah, ya, lelaki-lelaki ubah kalau di rumah, ya, di rumah kita tu bilik tunggang langgang, ya, bilik kita tak tersusun, tak teratur sebagainya, ubahlah, ya. Pagi bersihkan bilik, bangun pagi, awal pagi bangun, ini kena sabar diri, sebab perubahan itu saya kata terpaksa, dipaksa, ya. Mak kejut bangun baru nak bangun. Sekarang ni maklumlah, kelas tak ada, ya, kuliah tak ada, ya, duduk di rumah, ya, makan dah siap, ya. Jadi, ya, kalau mak tak kejut bangun, ya, pukul 10 12 pun belum bangun lagi. Sebab apa? Sebab tidur lambat, ya. Sebab itu ubahlah, ya, ubah sedikit demi sedikit, ya, insya-Allah, ya. Ada orang yang dia punya kehidupan sebelum ini, bila dia buat perubahan-perubahan asas ini, ya, perubahan-perubahan yang kecil ini dalam diri, ya, kita akan dapat lihat kesan, ya, kesan secara langsung ataupun secara tak langsung, ya, kehidupan kita lebih tersusun, ya, hubungan kita dengan keluarga lebih akrab dan rapat, insya-Allah, ya. Dan of course lah, kalau kita ubah benda-benda asas ini, hidup kita akan jadi lebih berkualiti, ya. So itu yang saya nak kongsi, ya. Kalau kita rasa hidup kita ni statik, ya, grafnya tak naik tak turun, duduk mendata saja, kena semak, ya, kena semak, lihat balik ke belakang, kenal pasti, ya, apa sebenarnya yang kita perlu ubah, apa sebenarnya yang perlu kita tambah baik, ya. Sebab hidup ini perlu lebih baik, ya, dari masa ke semasa. Okey. So inilah kita punya orang kata circle, ya, ekosistem, ya, ekosistem kehidupan kita, ya. Daripada zaman kita lahir, ya, di hospital mana, di rumah mana contohnya lahir, ya. Setiap orang melalui circle ini, ya. Setiap daripada kita, kalau kita manusia, kita melalui circle ini, ya. Lahir, kita membesar, ya, mengenal diri, masuk sekolah sebagainya, dan dapat pendidikan awal. Setiap orang melalui benda ni secara formal, ya, ataupun tak formal, ya. Masuk sekolah mana kita belajar, ya, sekolah rendah mana, sekolah menengah di mana, matrik di mana, ya. Sekarang ini sedang belajar berada di universiti, dan satu hari nanti akan bekerja, ya, berkerjaya, ya. Selepas berkerjaya ada keluarga, ya, membesarkan anak-anak, ya, hidup berkeluarga, ya, dan akhirnya ke mana? akhirnya ke kubur jugalah semua orang, ya. Sebab kita ni, ya, objek bernyawa, ya, akhirnya ke kubur, ya. Ada orang kata
Ya, pertama, ya, tak ada guna, tak guna pun, rupa yang cantik ataupun rupa yang molek. Akhirnya, akhirnya ialah semua kita ni tengkorak je, rupa tengkorak sahaja. Ya. Tak bermakna apa-apa orang kata kereta besar, kereta besar ataupun hebat, tak bermakna apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang akan naik kereta jenazah. Ya. Tak bermakna kita ni baju cantik-cantik, perlu baju cantik tapi tak perlulah obses, terlalu obses nak baju berjenama, baju cantik sebagainya, obses dengan dunia. Kerana akhirnya semua orang akan pakai kain kapan. Tak bermakna pangkat, darjat, bukan saya sebutkan jangan kejar benda-benda kejayaan dunia, tidak. Tetapi akhirnya kita kena ingat, letakkan dalam hati, dalam minda, ada pangkat besar, jawatan besar, akhirnya yang disebut cuma Allah yarham ataupun Allah yarhamah. Jadi inilah circle ataupun ekosistem setiap orang daripada kita di sini, kita akan melalui zaman kegemilangan, melalui zaman berada di pertengahan, ataupun melalui zaman-zaman kelam, zaman-zaman kejatuhan sebagainya. Setiap orang perlu ingat, sebab itu kalau kita berada di atas, kita jangan orang kata pelecehkan orang bawah. Kalau kita diberi rezeki yang lebih, kita jangan lokek berkongsi. Kalau kita orang kata diberi peranan dan kuasa sedikit, jangan lupa bantu orang lain. Gunakan ke arah kebaikan, jangan sebaliknya. Kita selalu dengar dalam kehidupan kita. Contohnya kita banyak duit tapi sombong, duit ialah kadang-kadang orang kata nak belanja yang susah ni lah yang belanja kawan, yang kaya-kaya kadang-kadang lupa. Jadi kalau ada rezeki yang lebih, kita bantu orang. Sebab setiap daripada kita kena ingat bahawa akhirnya kehidupan ini sehebat mana pun, glamour macam mana pun, akhirnya kita sama saja. Taraf kita sama, tidak ada beza. Yang akan dinilai cuma ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, dan orang kata amal jariah. Amal jariah ini 3 perkara yang akan dinilai akhirnya dalam kehidupan kita. Sebab itu perubahan, nak berubahlah ke arah yang lebih baik. So ini circle kehidupan, saya bagi contohlah supaya lebih faham. Kita sedang melalui fasa-fasa perubahan. Secara tak sedar kita semua sedang melalui fasa perubahan. Tak terkecuali setiap orang. Cuma bagaimana kita melalui dan menguruskan cabaran yang hadir, yang datang di depan kita. Secara positif, secara orang kata optimis ataupun sebaliknya. So, kena ingat, setiap orang kena ingat bahawa apa yang kita ada ni bukan selama-lamanya kekal. Tak kekal selama-lama. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Sebab itu selalu ingatkan diri, didik hati bahawa putaran hidup ini ibarat roda. Kita perlu ingat perkara itu. Baik. So setiap perkara ni dalam hidup kita ni, perubahan ini selalunya berlaku kalau kita nak berjaya ni, kita orang kata perubahan bermula pada langkah yang pertama. Langkah pertama masuk ke universiti macam mana? Langkah pertama kita hari pertama kita melangkah ke dewan peperiksaan dulu macam mana? So semua orang melalui proses dan merasai pengalaman. Lalu proses, merasai pengalaman,
ya, berdebarnya pada masa itu, ya, berdebarnya pada masa itu, rasa takut dan bimbang pada waktu itu, ya. So sebab semua orang melalui proses, ya. Sebab itu kita dah pun berjaya melalui usia 19 tahun, ya. Saya selalu gunakan orang kata graf kejayaan ini dalam perkongsian saya di mana-mana. Kita dah berjaya mengurus perubahan hidup kita daripada umur mungkin 7 tahun sekolah rendah, bagaimana menyesuaikan diri dengan rakan-rakan, sehinggalah kita berjaya dah masuk ke universiti hari ini. Ataupun sehingga kita dah bekerjaya hari ini. Kita dah berjaya mengurus perubahan itu, ya, dengan baik. Alhamdulillah. Ya, ialah dengan nak dibandingkan dengan rakan-rakan yang lain yang mungkin tak berpeluang masuk ke universiti, anda dah pun berada di universiti. Jadi kita dah berjaya mengurus perubahan selama 20 tahun ataupun 21 tahun. Ya. Cuma hari ini bagaimana kita nak menguruskan lagi baki tempoh waktu yang ada. Kalaulah, ya, orang Malaysia sekarang ni, kalau purata jangka hayat umur orang Malaysia sekarang ni, kajian daripada Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dia kata lelaki ni umur average 70 tahun boleh hidup. Perempuan dia lebih sikit 80 tahun ataupun 90 tahun. Ya, sebab perempuan ni dia tak tahulah dia aktif ataupun dia selalu keluar peluh, dia perempuan kan, dia pagi dia dah bangun awal-awal, ya. Dia dah kalau perempuan dia tolong mak kat dapur contohnya, kalau yang masih bujang. Kalau yang dah kahwin, dia kena sediakan anak-anak, dia kena plan awal, ya. Kalau lelaki ni dia jangka hayat umur tu pendek. Jadi persoalannya ialah kita dah berjaya menguruskan 20 tahun, ya, kehidupan kita, ya, sebelum ini. Dengan apa yang kita miliki hari ini, kita dah berjaya. Alhamdulillah. Jadi isunya ialah bagaimana kita nak menghadapi baki 45 tahun akan datang. Bagaimana kita nak plan, nak rancang, ya, untuk mengisi, ya, 45 tahun. Kalau umur 70 tahun, kalau umur 80 tahun, alhamdulillah, umur bonus. Tapi kalau umur boleh hidup 50 tahun dah padam, itu nak buat macam mana kan, dah sampai waktunya. Cuma kita kena rancang dan kita kena, orang kata, fikir, ya, bagaimana kita nak menguruskan baki usia kita ini, ya, dengan baik. Ya, sebab itu pepatah Melayu kata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, ya, senang-senang kemudian. Nah, ini pepatah Melayu. Ya, jadi kita ni kena struggle lah. Kena struggle. Tak boleh duduk dalam keadaan selesa. Tak boleh orang kata membiarkan. Ya, tak boleh pasrah dan redha. Ya, kita kena usaha. Kita kena ubah. Ya, Ya, kita dah pernah ubah kerajaan contohnya. Ya, kita dah pernah ubah diri kita. Ya, dalam kehidupan kita kena ubah. Ya, jadi kita kena ubah. Ya. Tengok balik di belakang dan rancang untuk mencari hala tuju ke depan. Ya. Sebab apa? Sebab dunia sedang berubah. Ya. Dunia hari ini sedang berubah. Ya. Suka tak suka, ya, mahu ataupun tidak, kita kena hadapi. Ya. Dunia hari ini sedang berubah. Ya. Ini yang perlu kita faham. Ya. Dan kita terpaksa ataupun, ya, dipaksa untuk berubahlah. Dan saya harap perubahan itu, macam saya sebutkan awal tadi, perubahan itu datang daripada kesedaran diri sendiri. Bukan hanya kerana dipaksa berubah, terpaksa berubah, tetapi perubahan itu kerana kesedaran, ya, kesedaran diri sendiri. Okey? So itu sebab, ya. Itu sebab kita kena berubah. Baik, dalam kehidupan kita, ya, evolusi dari segi evolusi perubahan dunia ini, ya, dahulunya kita dah belajar dalam sejarah bahawa dunia berkembang dengan pesat, ya, daripada tenaga manusia dan haiwan. Ya, dulu orang nak bajak sawah guna tenaga manusia dan haiwan, ya.
Selepas itu, ya, dunia moden sedikit, ada ciptaan mesin wap dan juga arang batu. Jumpa arang batu, boleh buat orang cipta ya, mesin, orang cipta kereta ataupun kereta api, ya, mesin wap untuk orang kata menggerakkan enjin. Ya. Itu perubahan yang berlaku dari segi orang kata perkembangan manusia. Ya, sehinggalah ya revolusi penciptaan elektrik dan enjin ya ataupun kereta ya, pesawat, telefon sebagainya ya. Ini dari segi evolusi perubahan dunia. Kemudian bergerak ke evolusi 3.0 komputer, zaman email dan teknologi digital. Ini seingat saya tahun 1990 ataupun 1995. Tak ada internet pada masa tu. Masa tu Yahoo Messenger tu memang hebatlah. Sekarang dah tak ada orang pakai Yahoo Messenger, ada lagi. Cuma dah jarang, ya, dah jarang orang guna. Orang gunakan WhatsApp, orang gunakan orang kata apa lagi? Macam-macam lah aplikasi yang ada hari ini untuk memudahkan komunikasi, ya, memudahkan kehidupan kita pada hari ini. Dan ya, pada zaman milenium ini, ya, sekarang ini dan cabaran akan datang, gadget pintar, sistem cyber, security dan juga data, ya, data maklumat. Ya. Sebab itu penting. Ya. Ini perubahan yang berlaku dalam revolusi, ya, revolusi industri manusia ya, yang diuruskan oleh kita. Terus berkembang dari masa ke semasa. Ya, berkembang dari masa ke semasa. Ya. Ini yang kita perlu ingat. Ya. Dan perubahan dalam orang kata dunia moden lah, dunia moden kita hari ini yang agak besar berlaku pada tahun 2001. Ya, selepas peristiwa serangan ke atas WTC New York ya pada 11 September 2001. Ya, di mana ya kapal terbang ya telah merempuh bangunan WTC di New York ini, Amerika Syarikat, ya, dan mengorbankan 2,000 orang lebih ya yang sedang berada dalam bangunan. So Amerika tak menjangkakan, Amerika tak jangka benda itu nak berlaku. Ini perubahan new normal yang berlaku selepas tu. Ya, serangan ke atas WTC ini tidak dijangkakan oleh Amerika. Yang mereka tak bersedia. Tetapi apa kesan? Apa kesan selepas WTC diserang? Kesannya ialah ya selepas itu di seluruh dunia, walaupun tidak hanya di Amerika, di seluruh dunia, kerajaan-kerajaan ya di seluruh dunia mengetatkan kawalan. Ya, ketatkan kawalan di pusat-pusat utama lah ya, di hotel-hotel sebagainya. Masa tu kalau you all ingat lagi, you all ni orang generasi milenium ya, nak masuk ke hotel disemak, dicek ya, badan semua di scan ya. Dulu longgar sikitlah, ada bukan tak ada tapi longgar sedikit. Mungkin penerbangan internasional sahaja. Ya, lepas daripada peristiwa serangan di New York, WTC, bangunan WTC ini, ya, dari segi keselamatan itu diperketatkan. So ini perubahan yang tak dijangka ya, oleh sebuah kuasa besar. Ya, dan hari ini tahun 2020 ini, ya, awal tahun 2020, ya, seluruh dunia tidak menjangkakan ya, perubahan yang akan berlaku. Kesan daripada penularan wabak COVID-19. So ini perubahan yang tak dijangka, ya, perubahan yang unthinkable, ya, unthinkable. Orang tak sangka akan berlaku sedemikian rupa. Ya, kita tak jangka bahawa wabak ini merebak dengan begitu pantas. Ya, di seluruh dunia hari ini, ya, ada berpuluh juta kes-kes. Walaupun dalam negara kita ni kes itu terkawal alhamdulillah ya dengan orang kata langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan sokongan daripada warga masyarakat kita, alhamdulillah boleh dikawal. Tapi masih lagi dalam pembahasan. Di seluruh dunia isu ini dah menjadi isu besar. Jadi perubahan yang tidak kita jangka. Ya, yang tak kita jangka, yang semua orang tak terfikir bahawa ya, sebagaimana yang saya sebutkan, dulu pergi masjid satu kewajipan. Wajib pergi masjid bagi yang Muslim. Pergi ke gereja ya, untuk bersembahyang, pergi ke kuil. Ya, satu tuntutan dan kewajipan. Sekarang ini, ya,
dah jadi bukan satu, dah jadi keistimewaan. Kalau boleh pergi masjid tu satu rahmat, ya, kerana boleh sembahyang di masjid ataupun boleh pergi ke Kuwait. Tetapi dengan norma baru, dengan peraturan baru, ya, dan kesannya sangat besarlah kepada sistem politik, ya, kepada ekonomi negara dan dunia, ya, kepada sistem sosial, ya, kesihatan, ya, dan dari segi pendidikan negara, ya. Malahan mengubah cara dan gaya hidup manusia, termasuklah orang yang bekerja macam kami ni, macam saya dan kawan-kawan yang lain. Cara beraktiviti bersosial, ya, nak bersukan tak boleh, nak pergi kolam renang, ya, dilarang, ya, nak pergi supermarket macam saya sebutkan tadi, wajibkan pakai penutup muka, ya. Jadi benda-benda begini mengubah, ya, mengubah kita punya kebiasaan lama kepada syarat dan peraturan baru, ya. Nak belajar pun, ya, ya, pelajar-pelajar universiti ni, ya, terpaksa mengubah kaedah dan pendekatan, ya. Sekarang ini nak kena belajar secara online, ya. Exam pun secara online, ya. Soal berkesan atau tidak itu nombor dua, ya, tapi dari segi mekanisme, dari segi platformnya ada, ya. Cuma nak tak nak lah, macam saya sebutkan tadi, ya, bila dah kena belajar secara online, harap-harapnya terpaksa dan atas kesedaran. Kalau orang terpaksa belajar secara online, dia terpaksa, dia boleh buka Webex, and then dia tutup kamera punya ni, dia pergi buat benda lain contohnya. Ini kalau terpaksa. Dia belajar, ada dalam sistem online, ada direkodkan kehadiran. Tetapi sepanjang sesi itu dia tak ada, dihilang. Tetapi perubahan itu kalau kita kata berlaku kerana terpaksa dan atas kesedaran diri, maknanya kita rasa aku terpaksa buat, aku terpaksa ubah pendekatan, dah tak ada dah normal kelas secara berdepan bersemuka, jadi aku kena buat, ya. Terpaksa dan terpaksa buat, terpaksa ubah cara, ya, tetapi atas kesedaran, ya. Atas kesedaran kita pun melalui, mengikuti, ya. Jadi ini perlu diubah, ya. Nak keluar beli shopping, membeli belah, ya, ataupun melakukan aktiviti kehidupan yang lain. Jadi ini semua terganggu, semua proses ini terganggu, ya, dengan apa yang berlaku pada hari ini, ya. Contohnya, ya, saya sebut tadi belajar sekarang ini secara online, ya. Hari ini bermesyuarat, bermesyuarat, ya, boleh, ya, dibuat di mana-mana pun, di rumah pun, pensyarah-pensyarah dia bekerja dari rumah, ya, dia tak bekerja datang ke pejabat. Sebab apa? Sebab tak ada pelajar di universiti, tak ada pelajar, ya. Dari segi orang kata arahan-arahan itu, ya, secara online sebagainya, ya. So dari segi orang kata kesihatan, ya, kesihatan kita tengok, ya, kita tengok dari segi persiapan kementerian contohnya, terpaksa sediakan orang kata mengeluarkan perbelanjaan yang begitu besar, ya, untuk nak mengawal, ya, ancaman COVID, ya. Di hospital contohnya terpaksa diwujudkan ward-ward khusus, ya. Alat-alat bantuan pernafasan terpaksa dibeli, ditambah. Kenapa? Kerana nak prepare, nak kawal, ya, dari segi ancaman, ya, COVID. Ya, kita pun, ya, di rumah, ya, digalakkan untuk beli hand sanitizer, untuk menggunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan pakai sabun. Ya, dulu mungkin pergi ke restoran saja nak makan, cuci tangan, ni. Sekarang ini dah jadi kewajipan, ya, dah jadi benda wajib dan dah jadi amalan. Sebab kata orang, pasca COVID ini, ya, kita dah orang kata kita dah dah berjaya menyesuaikan diri, ya. Masyarakat kita sudah berjaya menyesuaikan diri, walaupun belum sepenuhnya, ya, yang Siva Gangga di Kedah tu, ya, masih lagi pergi makan ataupun pengendali kedai makanan tu tidak mematuhi SOP sebagainya, masih lagi berlaku penularan, ya. Shopping secara online, ya, hari ini shopping tak perlu dah nak pergi
window shopping tak perlu. Ya, window shopping tak perlu pergi Queens Bay, tak perlu pergi KLCC ataupun pergi Mid Valley sebagainya, tak perlu. Dan sekarang ini kita nak beli barang, kita boleh beli dan pesan secara online. Ya, beli makanan sebagainya, ya, belajar online, ya, belajar secara online. Ya, nak belajar secara online. Ya, sekarang ini ramai yang duduk di rumah. Jadi anak-anak ni kena kawal lah, ya, kalau ada adik, ya, kena kawal. Main game, tengok TV, tengok telefon, ya, ini cabaran pada kita lah untuk mengawal. Ya, sekarang ni pesan je, pesan je nak makan apa, ayam panggang ke, chicken chop ke apa sebagainya, adalah Food Panda ataupun Grab sebagainya boleh hantar. Ya, dan dulu kalau orang nak melancong keluar negara, ya, bila-bila masa, ya, tengok tiket, ya, survey tiket tambah murah sebagainya AirAsia. Sekarang ni, ya, sempadan negara tak dibuka. Ya, sekarang ni saya nak pergi ke belah Sungai Golok pun, ya, pintu sempadan ditutup. Ya, ke Singapura, rakyat kita yang bekerja 300,000 orang lebih, ya, bekerja di Singapura yang dulunya berulang-alik, hari ini tersekat, ya, terhalang untuk pergi bekerja. Ya, so ini cabaran. Orang hilang kerja, ekonomi negara semakin kata merudum, ya, bukan hanya ekonomi Malaysia. Ekonomi dunia sebenarnya sedang berada dalam keadaan yang begitu parah, ya, begitu parah hari ini. Ya, berapa ratus ribu orang hilang pekerjaan. Ya, saya semasa musim COVID hari itu, ya, yang bekerja basuh pinggan, cuci pinggan, ya, dia tak boleh bekerja, tak boleh pergi bekerja, restoran tak dibuka, kedai-kedai, ya, dilarang buka, ya, hilang pekerjaan. Ya, yang dahulunya mereka bekerja dengan hasil pendapatan RM30, RM40 sehari, ya, hasil daripada kerja cuci pinggan di kedai contohnya. Bila kedai tak buka, ya, bila kedai restoran tak orang kata beroperasi, mereka hilang, ya, punca pendapatan. Ya, apalagi kalau kilang-kilang besar yang bekerja di kilang-kilang besar, ya, terkesan, ya, dengan keadaan COVID. Ya, imagine, ya, kalau seorang bapa ataupun ibu hilang pekerjaan, di rumah mereka perlu suap 10 orang anak ataupun 5 orang anak cukup, 3 orang anak pun cukup. Ya, bagaimana mereka nak menghadapi, bagaimana mereka nak menyesuaikan diri, ya, dengan keadaan, ya, yang berlaku tanpa dijangka. Ya, tak sangka benda ni akan berlaku. Kita pun tak sangka tahun 2020 ni merupakan tahun yang begitu mencabar. Ya, dulu, ya, masa saya zaman kecil-kecil darjah 6, tingkatan 1 sebagainya, duduk menyanyi lagu Wawasan 2020. Wawasan 2020. Ya, jadi kita mengimpikan sebuah kehidupan yang begitu moden, kereta terbang tahun 2020. Ya, sekarang ni tak ada apa, nothing. Ya, sebab itu cabaran, ya, yang ada hari ini di depan kita begitu hebat. Ya. Jadi sekejap lagi kita akan belajar bagaimana nak mengurus perubahan. Ini saya ceritakan tentang cabaran, ya, perubahan-perubahan yang berlaku, ya, dalam hidup kita dan sebagainya. So tak perlulah saya jelaskan, ya, secara detail, ya, tentang orang kata cabaran, sebab everybody mengetahui, ya, mengetahui apa yang sedang kita hadapi, ya, saat ini, ya, saat ini. Even saya sendiri, ya, alhamdulillah lah, sebab yang kurang terkesan dari segi orang kata lifestyle, dari segi orang kata nak susun balik kehidupan, peraturan-peraturan, nak mematuhi peraturan dan norma baru tu terkesan. Ya, tapi dari segi yang lain, alhamdulillah, bagi kaki tangan kerajaan yang bergaji tetap sebagainya, okeylah, mereka ada pendapatan. Ya, tapi bagi peniaga yang terpaksa menutup perniagaan, hilang punca pendapatan, ya, mereka terkesan. Ya, dan kalau kita kata ada 21 juta, ya, 23 juta rakyat kita, 27 juta ataupun ni, mungkin almost 1 juta orang terkesan ataupun lebih daripada itu, ya, dari segi hilang punca pendapatan. Ya, yang di Johor tak dapat masuk kerja dia ke Singapura.
yang duduk di sempadan, Bukit Kayu Hitam, di orang kata sempadan Thailand sebagainya, yang di Sabah Sarawak tak boleh masuk ke Brunei, dihalang, bukan kerana mereka tak nak bekerja, bukan kerana mereka malas, tapi keadaan tidak mengizinkan. Keadaan tak mengizinkan mereka bekerja, tak boleh kerja, dan mereka kena akur, dan pasrahlah, dengan apa yang berlaku. Dan saya rasa kita semua di sini terkesan, secara langsung ataupun tak langsung, setiap orang daripada kita terkesan. Macam saya kata tadilah, dahulu kalau pelajar-pelajar, mungkin nak lepak di kedai mamak, ataupun mungkin nak lepak main badminton lepas kelas, hujung minggu nak tengok movie. Sekarang ni ada macam-macam peraturan dan syarat lah yang perlu kita patuhi. Okay? So ini cabaran new normal, yang perlu kita patuhi, yang kita akur. Okay? So kepada pelajar, dan juga kepada institusi, tempias pandemik di luar dugaan terhadap pelajar secara langsung. Ini terhadap pelajar-pelajar. Kita kena ingat. Ini you all kena catatkan. Pertama sekali yang you all kena faham bahawa ekonomi dunia tak lagi sama. Kita tak boleh nak predict. Ekonomi dunia semakin bercelaru, semakin mencabar, tetapi ada peluang-peluang yang lain. Peluang itu yang perlu kita lihat dan perlu kita plan untuk menghadapi cabaran itu. Yang kedua, peningkatan kadar pengangguran. Yang ini isu besar yang harus difikirkan oleh semua pelajar-pelajar hari ini. Saya pun rasa diri saya ni, kalau saya duduk di tempat saudara dan saudari sekarang ni, fikir 100 kali ataupun 1000 kali kot, juta kali. Bagaimana nanti yang nak konvo tahun ni tak dapat konvo. Convocation itu sebagai satu seremoni je, satu simbolik upacara sahaja. Tetapi selepas mendapat scroll, bagi yang dah pun bergraduan, sedang yang akan bergraduan, dapat scroll, apa selepas itu? Pengangguran ini bukan isu hari ini saja. Pengangguran ini disebut dah sebelum COVID-19 lagi, sebelum norma baharu lagi, dah ada dah cerita pengangguran. Dah ada dah dulu keboleh pasaran graduan punya kajian lah, universiti perlu anjurkan kursus-kursus keusahawanan, kursus-kursus orang kata kursus-kursus untuk added value, nak latih pelajar-pelajar kita untuk mempersiapkan diri ke arah akan datang, maknanya nak menghadapi ataupun nak plan betul-betul bagaimana kita nak menangani masalah pengangguran. So, fikir mulai sekarang. Apa kita nak buat sebenarnya? Bagi yang ada kerja, contohnya yang dah bekerja, fikir. Adakah kerja kita itu secure? Kena fikir. Yalah, yang ada kerja sekarang ni memanglah ada kerja bagi kawan-kawan yang ada kerja. Tapi adakah kerja yang kita buat hari ini akan selamat, secure sampai bila? Syarikat kita boleh bertahan berapa lama? Jadi orang yang kena fikirlah semua tu, sebab ini berkait rapat dengan survival diri kita, survival kita akan pada masa akan datang. Jadi peningkatan kadar pengangguran. Ini isu besar lah, kadar pengangguran ni isu besar. Dulu mungkin yang menganggur yang keluar universiti je, dulu yang menganggur. Hari ini yang sedang bekerja pun hilang kerja tiba-tiba. Berapa ramai yang hilang kerja tiba-tiba? Okey. Jadi plan, fikir, fikir. Pengangguran ni kalau kita boleh kupas dengan panjang lebar tentang isu pengangguran. Cuma saya nak sebutkan, nak tekankan kepada pelajar-pelajar bahawa cabaran anda di depan ini begitu hebat.
Ya, saya grad tahun 2001. 1998-1999 negara sedang mengalami krisis ekonomi. 1998. Ya, George Soros masa itulah ya, manipulasi mata wang sebagainya. 98, 99. Baru saja negara baru saja nak pulih daripada krisis 98, 99 contohnya. 99 bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada ni, bergolak sikitlah keadaan ekonomi tak stabil. Ya. Tahun 2001 saya masuk universiti 2004. So itu zaman pemulihan. Tetapi zaman yang sedang dan akan dihadapi oleh saudara dan saudari hari ini merupakan zaman yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Dan lebih hebat cabarannya. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi ini realiti. Ini realiti yang perlu kita telan. Ya. Kita perlu terima dan kita perlu telan. Bagi profesional tak apalah yang belajar sebagai medical doctor, farmasis, accountant, ya, apa lagi? Ambil pengajian pendidikan. Ini mungkin saya tak cakap confirm tak, mungkin ada tempat dan mungkin tak ada tempat. Ya. Tapi ambil kursus-kursus yang pelbagai ini. Ya. Ekonomi masih lagi teruk, ya. Dari segi orang kata kalau fizikal pembinaan negara, buat bangunan, orang tak banyak dah buat projek-projek, kecuali projek-projek yang government dah luluskan, buat jambatan, sekolah, baiki sekolah itu je. Ya. Jadi apa pilihan? Apa pilihan? Pilihannya kena persiapkan dirilah, ya, mulai sekarang, ya. Sebab itu kita kongsi hari ini, ya. New normal, ya. Cara baru, pendekatan baru. Bagaimana? Ya. Sebab tu kena kenal pasti. Kenal pasti dulu apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita tak sedar, orang kata tak khabar, ya, tak khabar. Kalau kita tak sedar, ya, maknanya kita sedang, ya, menempah tiket, ya, yang sukarlah, ya. Tiket sekarang ni bukannya tiket yang mudah macam dulu. Ada keluar universiti mana, ada interview, dah ada kerja, insya-Allah. Yang sekarang ini yang bekerja pun hilang pekerjaan, apatah lagi yang nak keluar daripada institusi, ya, tak kiralah keluar daripada politeknik, college community, daripada mana lagi, daripada universiti swasta, daripada universiti awam. Jadi saya pun tak terkata lah, ya, kalau sebut tentang pengangguran ni, ya, cuma be prepared, ya, be prepared, bersedia, buat persiapan awal, ya, dan doakanlah semoga masa depan akan lebih baik, keadaan akan lebih terkawal. Sebab itulah pentingnya sangat kita mematuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa hari ini, ya, Majlis Keselamatan Negara, ya, bagi tahu, ya, kita kena akur dan patuh. Tapi ada juga kalangan kita tak nak akur dan patuh. Sebab apa penting? Sebab apa orang tekankan sangat supaya kita follow, kita ikut peraturan? Kenapa? Kerana kita nak keluar daripada, kita nak cepatkan proses negara kita ni keluar daripada masalah pandemik COVID-19 ini. Kalau masalah ini berlanjutan, tak selesai-selesai, sampailah hujung tahun contohnya, ya, sempadan negara tak boleh dibuka, ekonomi dunia tak boleh nak bergerak, ya. Jadi ini akan menjadi masalah bukan hanya kepada negara, tapi lebih besar dan parah kepada kita rakyat, ya, yang orang kata yang sedang hidup dalam sebuah negara. Ya, bila pengangguran meningkat, ya, pengangguran meningkat, punca pendapatan orang tak ada, orang akan sanggup buat apa saja. Orang akan sanggup mencuri, orang akan sanggup, orang kata, ya, mengugut. Kenapa? Kerana keperluan asas mereka tidak dapat dipenuhi. Ya. Manusia ni kalau perut dia lapar, ya, mengantuk tak apa lagi, dia boleh tahan mengantuk. Ya, tapi kalau perut dia lapar, dia boleh berubah. Kita pun kalau lapar, bercakap dengan orang lapar, rasa nak tampau lah, aku lapar, ya, cakap banyak lah. Ya, kan? Kalau perut dia lapar,
ini akan jadi isu ya, utama. Ya. Dia tak ada kerja, perut dia lapar. Ya, jadi dia berserabut pemikiran dia. Okey, so itu cabaran yang paling besar. Ya, sebab itu kita kena pulih cepat. Kita kena jadi warga negara yang bertanggungjawab. Ya, kita kena ingatkan rakan dan juga keluarga kita. Patuhi semua arahan yang diminta oleh kerajaan. Sebab apa? Sebab kita nak keluar cepat daripada masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Lebih cepat kita keluar, lebih cepat kita orang kata kita kembali kepada norma biasa, ya. Lebih baiklah untuk diri kita, ya, untuk negara kita, ya, untuk orang kata kehidupan kita selepas ini, insya-Allah. Itu yang kita doa, ya. So sebab itu sekarang ini, ya, adaptasi terhadap pembelajaran dalam talian semakin lama semakin diterima, ya. Ini pun kita berkomunikasi secara online, ya. Duduk di rumah ataupun duduk di bawah pokok, duduk dalam kereta, ya, kita boleh berkongsi. Ya. Yang keempat, perubahan plan strategik setiap institusi IPT di samping mengubah pacuan hala tuju sedia ada. Jadi plan strategik universiti sekarang ni kena ubah dah. Ya, contohnya pengambilan pelajar luar negara hari ini dah terjejas, ya. Kelestarian keuangan Institut IPT akan terjejas kerana penguncupan bilangan pelajar, tempatan dan antarabangsa serta penyusutan pendapatan daripada program-program akademik yang biasanya dapat menampung kos operasi. Ya. Jangan rasa sedap universiti pun. Ya, universiti sekarang ni pun kena posisikan diri, kena rangka, ya, dan juga kena melihat semula. Ya, dari segi orang kata urus takbir untuk memastikan kelestarian kita pada masa akan datang. Kita boleh orang kata survive, ya, gaji staf dibayar tepat pada masanya, ya, kebajikan warga kita terpelihara sebagaimana biasanya, ya. Tetapi benda ini tak boleh dipertahankan, tak boleh kita kekalkan sekiranya, ya, kelestarian keuangan ini terus orang kata merudum. Ya, jumlah pelajar semakin lama semakin menguncup. Ya, sebab apa? Sebab pendapatan utama universiti ataupun IPT kita lah datang, institusi ini datang daripada yuran pelajar. Ya, kerajaan mungkin tanggung dari segi gaji, ya, gaji itu yang kerajaan tanggung. Tapi kos operasi yang lain, ya, kos maintenance, aircon mati nak kena baiki. Dewan kuliah, lepas ni dewan kuliah rosak, bocor nak kena diganti, dibaiki. Ya. Ataupun nak menyediakan orang kata menyediakan alat-alat untuk orang kata nak buat pembelajaran online, ya. Alat-alat perlu ditambah, ya, dibeli, ya, benda-benda yang baru. So ini penting, ya, ini penting, dan tempias ini sedang kita lalui dan sedang kita hadapi, ya. Dan kelengkapan dan perkhidmatan tambahan untuk pembelajaran dalam talian perlu tambah baik, ya, dan memerlukan kos yang tinggi. Dan juga yang terakhir, perubahan struktur dan penyampaian kurikulum program akademik di universiti akan berlaku dengan lebih rancak semasa dan, ya, selepas pandemik COVID-19. So ini, ya, cabaran lah, ya, cabaran setiap orang. Pensyarah-pensyarah, rakan-rakan saya, pensyarah-pensyarah yang old style, yang lama-lama ni, ya, yang mungkin agak janggal dengan sistem baru, ya, mengajar secara online, ya, tugasan secara online, peperiksaan secara online ni, ya, perlu mengubah, ya, terpaksa ubah, ya, kepada kebiasaan baru. Ya, pensyarah-pensyarah you all pun you tahulah sekarang ini, ya, bagaimana mereka perlu mengubah pendekatan. Ya, orang yang bekerja pun, ya, dia perlu mengubah pendekatan. Sebenarnya bekerja, contohnya sekarang macam kami pentadbir, ya. Orang kata bekerja dari rumah, work from home. Sebenarnya bekerja dari rumah tu mencabar. Ya, bagi saya lah. Bagi orang lain saya tak tahu. Ya, bagi saya mencabar. Mencabar sebab apa? Sebab anak-anak ada kat rumah, ya. Kita nak bermesyuarat, contohnya anak-anak menangis. Kalau mak-mak, ya, ibu-ibu dia tahulah. Kan, nak jemur baju pagi contohnya sebagainya. Tapi kalau dan di rumah pula tidak ada
bukan semua rumah orang ada wifi, bukan semua rumah ada laptop, ya, ada printer. Jadi benda-benda ni sebenarnya mengganggu proses kerja. Ya, sebab itu kita harap kita boleh cepat kembali. Ya, ada yang bagus tentang perubahan ini kita teruskan. Ya, contohnya kelas secara online sebagainya kita boleh teruskan sebagai satu mekanisme, ya, yang untuk kata memudahkan orang mendapatkan berkongsi ilmu dan sebagainya. So ini yang kita harapkan, tempias ini boleh menjadi tempias yang baiklah, ya. So okey, kita dah cakap tentang cabaran dan juga definisi tentang perubahan. So bagaimana nak mengurus perubahan? Ya, bagaimana nak mengurus perubahan? Ya. Tadi yang saya sebut tadi, yang pertama sekali, ya, kenal pasti masalah dan cabaran. Ya. Kenal pasti. Kenal pasti ni nak buat macam mana? Dia ialah kenal pasti, memang kenal pasti kita tahu. Ya, tetapi tulis. Ya, tulis masalah dan cabaran yang sedang kita hadapi hari ini. Especially bagi pelajar-pelajar. Pengangguran tu letakkan nombor 1 sekali depan. Aku tak nak menganggur. Ya. Pengangguran letak besar-besar dekat pintu bilik. Macam mana nak hadapi, macam mana nak buat persiapan awal supaya kita tak menganggur. Kenal pasti dulu. Okey, so ini cabaran. Bagi yang bekerja, okey, sejauh mana syarikat ni kita boleh sustain. Okey, kalau sustain kalau kita yakin, okey, boleh ni. Kalau tak yakin dengan apa yang sedang kita ada sekarang ni, ya, bagaimana nak tambah baik. Ya, bagi orang yang dah bekerja, dia tak boleh selesa. Dia kena kenal pasti cabaran. Kenal pasti masalah. Ya, kalau hari ni gaji 5,000, 3,000, 4,000, kena usaha kenal pasti. Cabaran ada di depan. Kita tahu orang ramai hilang kerja, kita tahu, ya, orang kata masalah yang sedang ada dihadapi dunia dan Malaysia, ya. Tapi kalau kita masih tak selesa, ya, masih lagi nak berbelanja boros sebagaimana sebelumnya, ya, kita akan hadapi cabaran akan datang. Ingat, ya, walaupun duit dalam bank banyak, dalam ASB banyak, ya, ASB pun hari ini kalau pelaburan dah tak sama macam dulu, tabung haji pun tak sama macam dulu, dia punya pulangan. Sebab itu fikir, ya, kenal pasti dulu cabaran, ya. Yang kedua, cari alternatif dan cadangan. Sebab itulah sekarang ni ramai orang yang terjun dalam bidang perniagaan. Ya, dalam bidang perniagaan. Yang halal lah, yang halal. Terjun dalam bidang perniagaan ataupun orang kata buat persiapan-persiapan. Kalau ada tanah sedikit di tepi rumah, ya, boleh bercucuk tanam. Ya, boleh tanam cili, boleh tanam bendi, benda-benda yang simple kita boleh buat. Ya. Jangan bazirkan masa. Ya, jangan bazirkan dulu tak ada masa sebab apa? Sebab hujung minggu kalau yang berkeluarga nak bawa anak-anak keluar rumah, nak pergi supermarket sebagainya. Sekarang ni hujung minggu dah duduk di rumah. Keluar pun pada benda-benda yang wajib saja, jumpa kawan-kawan pun kadang-kadang je. Ya. Jumpa pun tak macam dulu. Dulu boleh duduk satu meja tu 5 orang rapat-rapat kursi. Sekarang ni satu meja 3 orang duduk. Jadi kita dah jarang pergi majlis-majlis kenduri. Dulu hujung minggu ada majlis kenduri kena pergi. Sekarang ni bila dah ada masa, jangan buang masa. Ya. Jangan buang masa. Ya. Ada ruang, macam saya sebut, ada tanah sekangkang kera di tepi rumah. Ya. Tanamlah, ya, ya, selain daripada untuk isi masa lapang, ya, tapi kita berbuat sesuatu, ya, cari alternatif, ya. Kenal pasti, cari alternatif dan cadangan, ya. Pilih dan laksanakan perubahan. Ya. Pilih dan laksanakan perubahan, proses yang ketiga, dan tambah baik, ya. Tambah baik proses, ya. Sekarang ni banyak idea kita boleh buat. Ya, tanaman, kalau nak cerita pasal pertanian lah, pertanian ni, ya, apa benda, hidroponik macam-macam lah. Orang tanam timun
baby timun ni, timun Cina, timun batang yang kecil-kecil ni, ya, dalam polybag, ya, tanam bendi macam saya sebut tadi, kacang sebagainya, kangkung, benda-benda yang simple. Tapi selain daripada orang kata isi masa lapang, kita juga, ya, buat benda-benda yang bermanfaat. Ya, kita kena orang kata ubahlah. Ya, tak boleh dah orang kata dengan cara dulu. Ya, dulu alasan, dulu sibuk, ya, sibuk program. Kalau orang ICP dia sibuk kursus hujung minggu, ya, sibuk kursus mesyuarat. Kalau pelajar duduk di asrama, MPD mesyuarat, itu mesyuarat, ini mesyuarat, tak menang tangan, sibuk. Sekarang ni dah kurang sibuk sedikit. Ya, kurang sibuk sedikit. Okey. Jadi ini kaedah, ya. Kenal pasti masalah, tulis apa cabaran, apa masalah. Ya, kena tulislah. Ya, cabaran saya, okey, gaji sekarang ni 6,000, 7,000, 8,000 contohnya. Ya. Okey, apa masalah? Masalah tu gini. Okey, tanggungan ni, tanggungan bayar elektrik tinggi. Dulu bayar elektrik cuma berapa ratus je. Sekarang ni bil elektrik melambung. Ya, bil internet melambung. Kenapa? Kerana dunia sekarang ni pakai teknologi, ya, pakai teknologi. Ya. Nak upload apa sekarang, ya, guna ni lah internet, punya ni sebagainya. Jadi kos hidup walaupun kurang di tempat lain, meningkat di tempat lain. Jadi kita kena pandai lah, ya, kita kena pandai. Cuma kenal pasti cabaran, tulis, ya. Cabaran-cabaran ini perlu ditulis, ya. Jadi jangan kita selesa, ya, jangan kita selesa. So ini empat langkah ya untuk kita, ya, urus perubahan. Okey. Kita ada setengah jam lagi, ya, insya-Allah, ya. Setakat okey kot, ya. So Cikgu Jabar, Cikgu Abdul Jabar, ya. Lepasan USM dulu. Terima kasih Cikgu Jabar. Cikgu Jabar sekolah pun banyak cabaran cikgu, ya. Di sekolah, ya. Vishakan, anak lelaki Prakash, ya. Prabawati, Jacinta, Syirah, ya. So Lo Chai, Limja, okey. So ini benda-benda yang kita perlu, langkah-langkah yang kita perlu boleh gunakan, ya, boleh kita gunakan. So okey. Baik. So dalam new normal ni, kalau pelajar-pelajar, saya sebutkan sebab program ni dibuka untuk pelajar contohnya, ya. Jadi kita kena berubahlah, ya, walaupun ada kawan-kawan lain yang mahasiswa ataupun bukan mahasiswa lah, yang dah bekerja dan sebagainya, tapi kita harap adik-adik kita ni, pelajar-pelajar kita ni, kita harap dah bersedia, ya, dah bersedia dengan new normal yang baru, ya, dari segi aspek teaching and learning, ya. Ini yang isu besar, ya, sekarang di universiti, ya. Bersedialah, ya, kalau keadaan teruk. Sebab saya sebutkan awal tadi bahawa Malaysia je yang nampak terkawal kita punya kata apa, COVID ni nampak terkawal sikit lah, ya, kurang daripada 50 ataupun kurang daripada 30 kes. Tapi di negara luar, Singapura masih lagi orang kata masih lagi bergelut, ya, dengan masalah COVID. Di Thailand, ya, Indonesia contohnya, di Amerika sendiri, ya, di luar-luar negara sana. Dan kita jangkakan, ya, saya jangka sempadan negara ini, ya, ini tahun 2020, ini tahun 2020. Saya jangkakan masalah ini takkan dapat diselesaikan dengan cepat, ya, takkan kata selesai dengan cepat. Jadi mungkin 3 tahun, setahun ataupun 2 tahun lagi, tak pasti, ya, tak pasti adakah kita boleh pergi melawat rakan kita di Thailand, adakah kita boleh pergi melawat ke Indonesia ataupun pergi ke mana-mana. Ya, umrah pun tahun ini, ya, tidak dibenarkan umrah, ya. Yang imagine lah, benda-benda besar begitu pun tidak dibenarkan, ya, apalagi benda-benda yang kecil, ya. Jadi cabarannya hebat, ya, cabarannya hebat. Ya, jadi kita tidak lagi berada dalam keadaan yang sama. Sebab itu, ya, pelajar-pelajar,
ya, pelajar-pelajar kena persiapkan diri dengan ya cabaran untuk ya menghadapi dunia globalisasi. Ya, revolusi industri sebagainya. Ini slide Datuk Asma dululah. Ya, saya kongsi ya dengan pelajar-pelajar supaya kita ini bersedia ya mempersiapkan diri dengan cabaran yang sedang melanda dunia. Ya. Ini bukan masalah Malaysia, ini masalah dunia. Bukan hanya kita saja yang menghadapi. Ya, saya sebutkan tadi. Ini masalah dunia. Ya, kalau kita tak persiapkan diri, ya, kita akan ketinggalan. Ya. Lebih-lebih lagi sekarang ni revolusi industri ya sedang orang kata melanda. Dunia sekarang ni tak ada dah dikilang-kilang. Dia bila guna robot sebagainya, bila guna sistem, ya tak ada dah keperluan nak gunakan orang kata kita ni sebagai tenaga kerja. Kalau semua tu boleh dibuat oleh mesin, oleh sistem. Ya, oleh sistem. Ambil tempahan pun sistem, ya. Nak orang kata bank nak apa tak perlu dah pegawai khidmat pelanggan ramai-ramai nak menjawab persoalan-persoalan, semuanya dibuat oleh sistem. Jadi ini yang berlaku. Data sekarang ni pun kita petik je, kita type je apa-apa data yang kita nak, kita boleh dapatkan. Ya, orang-orang atas dia boleh dapatkan data yang dia nak hanya melalui sistem. Sebab itu ya secara manual, secara tradisional ni lama kelamaan akan ketinggalan. Ya, akan ketinggalan. Ya. Sebab itu ya kita kena tingkatkan ilmu. Ya, tingkatkan ilmu dan pengetahuan kita. Tak boleh bekerja secara bersendirian, kita kena berkolaborasi. Ya, kita kena kata berdisiplin. Ya, kena berdisiplin untuk buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Ya, sebab apa? Sebab cabarannya tak lagi sama. Zaman mak ayah kita dulu membesarkan kita, ya, cabarannya ya mereka bermodalkan rotan je, ya. Tak rotan satu, ya, gantung dekat pintu ataupun gantung dekat dinding rumah, ya. Kalau kita ingat, rotan itulah boleh jadi ya dia punya alat ya untuk mengawal. Sekarang ni mak bapak tak boleh dah sekadar menggunakan rotan untuk nak kawal anak-anak. Mak bapak kena ada pengetahuan tentang teknologi. Ya, sebab anak-anak kita sekarang ni, orang generasi muda sekarang ni dia terpengaruh dengan zaman cyber, ya, dalam telefon dia macam-macam, ya, aplikasi ada, ya, game macam-macam game. Ya, jadi mak bapak sekarang ni kena mengubah diri, ya. Okey. Jadi ini benda-benda yang perlu kita tahu, ya, cabaran, ya. Okey. So bagaimana, ya? Bila kita ada maklumat, kita dah tahu bagaimana apa cabaran kita, ya. Ini merupakan salah satu daripada caralah ya kita nak berubah, ya, langkah perubahan kelakuan individu. Pertama kesedaran, macam saya kata tadi. Kita sedar bahawa ya, dunia dah berubah. Jangan duduk lagi memikirkan kegemilangan zaman dulu cerita dulu ni cerita yang semua dulu suka dulu orang kata. Dulu suka dulu. Ya, sekarang ni mencabar, ya. Yang pertama kesedaran, ya. Yang kedua memahami apa yang sedang berlaku. Ya, sedar tak faham payah juga, ya. Kalau sedar, kalau tak faham tak ada niat nak buat, susah juga, ya. Pertama sedar, yang kedua faham, yang ketiga laksana, ya. Kena buat. Ya, yang keempat kena ada komitmen lah. Komitmen tak kira lah komitmen daripada diri kita, daripada keluarga kita, daripada kalau kita sebagai ketua jabatan, ketua unit, kita kena bagi komitmen lah kepada apa yang dibuat oleh anak buah kita. Kena bagi komitmen, kena bagi sokongan, ya, dan juga mendalami, ya, untuk memahami secara menyeluruh, ya. So ini orang kata langkah untuk kita, ya, membuat sesuatu perubahan. Okey. Kalau ada papan tulis, kalau secara bersemuka kita boleh bincang lanjut, ya, tapi ini secara online
saya share lah, ya, dan dengar je lah, ya. Okey. Baik. Perubahan ini dia akan melalui proses, ya. Perubahan ini dramatik kepada individu lah. Ya, rasa kehilangan, tekanan yang berlebihan, ya. Kalau seorang individu tu dia rasa kehilangan, meninggal adik-beradik, mak ayah sebagainya, saudara mara, ya. Hilang awet, hilang boyfriend, ya. Perpisahan, ya, penempatan semula, ya. Contohnya orang ditukarkan kerja, perubahan dalam perhubungan, banyak perubahan lah, ya. Perubahan dalam menentukan hala tuju, keliru nak pergi ke mana kita ni, ya, nak kerja makan gaji ke nak kerja sendiri contohnya, ya. Perubahan kesihatan, ini cabaran-cabaran yang dramatik lah kita kata dalam kehidupan kita, perkembangan pribadi dan sebagainya, ya. So penting mengurus perubahan tanpa mengganggu, ya, emosi lah, ya, tanpa mengganggu emosi. Okey. So dari segi skala kajian dibuat, ya, perubahan dari segi skala perubahan dalam diri individu. Kalau kematian dia skala paling tinggi, ya. Kehilangan sebab kematian skala paling tinggi sebab dia dah tak boleh nak ubah apa-apa, ya. Dari segi perceraian nombor 2, perkahwinan dan keluarga, dari segi kejayaan nombor 3, nombor 4, kematian sahabat karib nombor 5, pencapaian cemerlang atau dalam pejabat sebagainya nombor 6, perpindahan tempat kerja nombor 7, perubahan diri dan fizikal nombor yang bawah lah. Ya, banyak perubahan dalam diri kita ni, ya. Jadi ini skala yang kata penting lah, ya, yang biasanya berlaku. Banyak lagi perubahan-perubahan yang berlaku, tapi dari segi yang kata priority, dari segi yang kata nombor yang paling tinggi, sebab kematian tu, kalau seorang suami hilang isteri, mati isteri, dia berubah, hidup dia berubah. Ibu kematian anak contohnya, dia berubah. Dia skala sakitnya, dia punya orang kata graf sakitnya tu paling perit lah, ya. Okey, paling perit. Yang lain tu perubahan berlaku tapi dia tidaklah mencabar sangat, ya. Bukan kata tak mencabar, kurang mencabar berbanding dengan yang atas itulah. Okey. Okey. Ada tujuh perkara yang akan berlaku, ya, bila berlaku perubahan. Pertamanya dari segi penerimaan individu. Pertama, of course, terkejut. Ini perubahan yang tak dijangka, ya, terkejut. Kita mesti emosi, ya. Yang kedua, kita berada dalam keadaan penafian. Betul ke tak betul? Macam percaya tak percaya je. Betul ke esok tak boleh nak keluar rumah contohnya? Betul ke esok dunia dah nak kiamat contohnya? Yang ketiga, kita akan bila terkejut. Yang kedua, kita berada dalam situasi penafian. Yang ketiga, kita akan rasa marah, ya, kecewa, tertekan, sebagainya, ataupun gembira lah. Kalau cerita tu kita gembira, oh betul ke tiba-tiba dinaikkan gaji, dapat bonus contohnya, oh betul ke? Jadi marah, kecewa, tertekan, ataupun resisten ni dia datang selepas itu. Pertama terkejut, yang kedua dia berada dalam keadaan yang betul ke tak betul, penafian. Yang ketiga dia sama ada marah, kecewa, gembira, tertekan, dia akan timbulkan perasaan. Jadi kumpulan yang terdekat ini memainkan peranan penting lah untuk, ya, menyokong dan menangani masalah ini. Ya, selepas dia kecewa, dia marah ataupun dia gembira sangat, dia akan mengalami rasa kata boleh terima lah, dia dah rasional, ya, rasional, dia boleh terima. Ini setiap orang akan rasa, ya, sama ada dia mengundurkan diri, ya, untuk melepaskan segala pemikiran ataupun memori dan perasaan dia, ya, ataupun bagaimana penerimaan dia. Yang kelima, bereksperimen, ya, dia memulakan aktiviti rutin seperti biasa, berjumpa rakan dan bekerja macam biasa. So ini fasa-fasa yang berlaku dalam perubahan peribadi lah, ya, sesiapa saja. Dan yang keenam, dia membuat proses pembetulan, dia dengar pandangan, dia pergi jumpa orang, dapatkan nasihat sebagainya. Dan yang ketujuh, kita perlu buat permulaan baru, ya, kembali kepada fasa pertama dalam setiap perubahan, ya, sebab perubahan itu sama ada perubahan yang sementara ataupun yang kekal, kembali kepada konsep diri asal. Jadi ini 7 fasa perubahan dalam diri individu, ya, yang kita kena faham. Setiap orang mengalami benda yang sama.
ya, terkejut, lepas tu macam tak percaya, marah-marah, kecewa, ya, tak dapat kerja, kecewa, tak dapat tu kecewa, kita marah ataupun kita gembira. Jadi lepas tu slowly dia akan kita rasa kita boleh terima ataupun macam mana kita kawal diri sebagainya, ya, dan kita melakukan langkah pembetulan sebagainya. So ini 7 langkah perubahan lah dalam diri. Okey. Baik, kita ada 20 minit lagi. Okey. Ini dia punya graf lah, ya. Dia punya graf, ya. Kita akan rasa kita terduduk sekejap. Ya, tapi akhirnya, ya, kita boleh orang kata refresh balik. Kalau komputer dia hang, ataupun telefon hang, kita restart balik. Ya, memanglah kita rasa marah. Ya, marah. Apa ni hang pula komputer ni, apa ni telefon kita hang. Ya, kita tak puas hati, kita rasa tak percaya, baru je beli. Tapi kita kena refresh balik, ya, kita kena terima, ya, kena hantar kedai, baiki sebagainya. Akhirnya, ya, kita orang kata boleh menghadapi dan melalui, ya, perubahan dengan baik kalau kita susun. Ya, ini perkara biasa, fitrah, ya, fitrah. So jangan risau. Kalau kita rasa frust, menangislah, jangan risau. Kalau kita rasa tak puas hati, marahlah, ya, marah. Kerana itu sifat semula jadi manusia, ya. Tak ada orang yang terima berita sedih, ya, dia tak marah, tak ada. Ya, sifat semula jadi manusia ni dia memberikan respon sebab kita hidup, ya. Ada juga orang tak ada perasaan. Saya tak tahulah kalau orang ada yang tak ada perasaan, tapi saya secara peribadi, kalau sesuatu berlaku, saya akan respon, ya, positif ataupun sebaliknya. Okey, dan ingat, ya, semua orang pernah buat salah, ya. Hidup ni tak perlu dibayangi soal kesilapan, ya. Yang lalu, yang lepas, ya. Lebih penting lagi soal bagaimana kita nak perbetulkan kesalahan. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh mahu betulkan, salah sekali atau ulang lagi. Jadi buat salah, kalau kita ada benda yang tak betul, kita ubah, ya. Kita tahu benda tak betul, kita ubah, ya. Sebab, ya, semua orang pernah buat salah. Kita ni benda hidup. Kita ni bukannya, ya, batu papan tanda di tepi jalan. Ya, angin ke hujan ke, di situlah tak ada respon apa-apa. Ya. Kita ni bukan orang kata batu nisan di kubur, ya, yang tak boleh respon, ya. Kita ni objek hidup, ya, objek hidup yang ada perasaan sebagainya. Okey. Yang kedua, ya, menangis dan bersedihlah kalau benda-benda yang berlaku dalam hidup kita, ya, tapi jangan lama-lama. Ya. Nak menangis, menangislah. Ya, nak sedih, nak gembira, gembiralah. Ya, tapi jangan lama sangat gembira. Jangan lama sangat happy. Ya, kenalah orang kata ni buat perubahan selepas tu. Ya, buat penambahbaikan. Ya. Saat diketepikan, orang kata kita belajar mengemudi perasaan. Ya, belajar melepaskan dan belajar tunduk pada keadaan. Ya, saat kita harus menyerah, kita belajar erti kalah. Belajar erti pasrah, belajar untuk terus melangkah, belajar untuk tinggalkan kata-kata yang manis ataupun apa saja sindiran yang sinis, ya, dan menggores hati kita. Ya. Nak sedih, tak apa sedih. Ya. Nak menangis, menangislah. Ya, nak kecewa, kecewalah, tapi jangan lama-lama. Demi ketenangan, demi Tuhan, apa saja kenangan kita perlu tinggalkan di belakang. Ya, kerana apa? Kerana matahari insya-Allah akan terbit, ya. Kerana insya-Allah kita boleh melalui, ya, cabaran, ya, yang berada di depan. Okey. Dan kita kena terima ujian sebagai takdir Tuhan lah. Ya, kena terima. Ini ujian COVID-19 ni ialah ujian kepada semua umat, ya, seluruh alam, ya, di dunia ni. Ya. Dan ingat, kita tak boleh memaksa sesuatu berlaku sebelum masanya. Ya, kita tak boleh nak harapkan COVID-19 ni berlalu, tamat sebelum tiba masanya. Kita kena melalui proses tu. Kita kena patuhi arahan kerajaan. Kita kena mengamalkan new normal. Ya, ni. Jadi, ya, Tuhan dah tentukan. Ya. Kita kena balik kepada asas lah. Ya, kepada asas. Ya, bersabar dan yakin. Ya, bersabar dan yakin kerana Tuhan
Tuhan itu sebaik-baik perancang takdir. Ya, kita kena letakkan diri kita, kebergantungan kita itu kepada Tuhan. Ya, dan matahari tidak akan muncul di tengah malam, biar sehebat mana pun kita berdoa dan merayu kepada Tuhan untuk melihatnya. Ya, tengah malam kita berdoa, ya Allah, nak tengok matahari waktu malam. Tak ada, matahari tak akan muncul waktu malam. Tunggu pagi, kita tunggu proses, tidur dulu. Ya, pagi baru matahari akan muncul. Begitulah, ya, dalam kehidupan kita, kalau ada cabaran, kita kena tunggu. Mungkin belum tiba masanya. Mungkin belum, orang kata, ada rezeki contoh. Ya, kita kena tunggu. Ya, letakkan kebergantungan kita pada Tuhan. Okey? Okey? So, apa yang penting? Yang penting jadilah diri sendiri. Ya, kenal diri. Ya, dan lakukan beberapa perubahan. Ya. Okey, kenal diri dan melakukan beberapa perubahan. Okey? Kalau kita yakin diri kita ni malas, kita yakin diri kita ni tak boleh berjaya, kita yakin diri kita ni kecil, ya, kita yakin diri kita ni lemah. So lemahlah kita. Tapi kalau sebaliknya kita fikir kita boleh buat, pandemik ini kita boleh hadapi. Menganggur kita boleh cari jalan, ya. Insya-Allah, ya, itulah yang akan kita terima. Okey, bebaskan diri kita daripada rasa teragak-agak, yakin diri, insya-Allah, ya, perasaan itu akan pergi, perasaan ragu-ragu ni. Buang, ya, buangkan, ya, pemikiran yang tidak positif, ya. Dan macam saya katakan tadi, ya, kena tetapkan, ya, tuliskan apa yang kita mahu, ya. Dalam tempoh 3 hingga 6 bulan ini, apa kita nak buat? Kena ada matlamat yang jelas. Ya, dalam tempoh 1 hingga 3 tahun akan datang. Bagaimana keadaannya, nilai. Ya, kita mesti tahu apa yang kita nak capai pada waktu itu. Dalam tempoh jangka panjang 5 hingga 10 tahun. Kita kena rancang hari ini. Bukan rancang esok baru nak fikir, baru nak plan. Sebab itu 3 bulan ni nak buat apa? Ya, 1 hingga 3 bulan ni nak buat apa? Matlamat jangka pendek dan sederhana. Ya, kena tulis, ya, apa yang kita nak capai. Ya, ingat, tulislah apa yang nak. Ya, saya tak tahulah nak apa lagi. Ya, you all ni nak apa lagi? Ya, belajar-belajar ni. Impian tu harus jelas. Ya, macam tadi, nak apa? Ya, impian tu pertama kata orang kena jelas. Yang kedua, sebaiknya ditulis. Impian kadang-kadang tulis je, ya, tak buat pun. Tak apalah, tetapi sebaik-baiknya ditulis dan boleh diukur. Ya, berjaya. Contoh, ya, nak start bisnes kecil-kecil. Dapatlah untung RM500 sebulan. Okey, daripada nothing, ya, kita dapat RM500 sebulan. Ya, lepas tu dalam tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa nak gandakan. Sebab itu kita kan orang hidup, ya, kita bukannya orang yang, ya, tak ada perasaan, tak ada jiwa sebagainya. Okey? Kenapa kita kena buat ni? Ya, kerana apa? Kerana setiap manusia ni nak kepada benda-benda yang baik, nak kepada benda-benda yang positif, ya, dan paling penting ialah salah satu fitrah dalam kehidupan, ya. Fitrah lah. Orang nak naik kereta besar, nak, ya, isteri cantik, nak suami handsome, fitrah. Ya. Kalau siapa tak nak kaya? Semua orang nak kaya. Ya, semua orang nak bahagia. Tak ada orang kata, oh, saya nak hidup derita dalam penjara, tak ada. Semua orang nak bahagia. Ya, kenapa? Kerana fitrah. Fitrah dalam diri semua orang, ya. Dia mesti kembali kepada fitrah. Okey, yang ni saya tak nilah, okey. Orang berjaya, dia tak dilahirkan secara semula jadi. Dia tidak ada kaitan dengan keturunan atau bangsa. Tidak ada kaitan dengan agama. Ya, orang Islam mesti mundur, orang Kristian mesti maju. Tidak. Ya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sesiapa saja. Ya, tiada kaitan dengan status miskin ataupun kaya. Ya, saya datang daripada kampung, saya tak boleh berjaya. No, sekarang ni orang kampung pun berjaya juga. Ya, tak semestinya duduk di bandar tu semua berjaya. Miskin bandar lagi ramai daripada miskin di kampung, contohnya. Ya, jadi tak ada kaitan dengan status sosial ataupun miskin kaya. Dan semua ini tidak datang sekelip mata. Ya, di mana ada usaha dan kemahuan, kita boleh buat. Potensi ini boleh dicungkil dan dikembangkan, boleh dibentuk dan dimotivasikan, ditanam minat dan dilatih.
Ya, sebab itu setiap orang ada peranan dan peluang yang sama. Ya, setiap orang ada peranan dan peluang yang sama. Okey? Tengoklah ya, kita dah belajar daripada tokoh-tokoh ya, Lim Goh Tong. Lim Goh Tong ni lahir daripada tahun 1918 ya, mendiang Lim Goh Tong. Ya, datang ke tanah Melayu pada tahun 1937 ya. Semasa Jepun tengah berlawan dengan China. Ya, jadi datang dengan $175 dalam poket. Belayar daripada China, naik kapal pengangkut penumpang ya, tahun 1937 ya, 8 hari duduk di laut ya, belayar datang ke Singapura. Singapura pada waktu tu Malaysia jugalah. Ya, jadi daripada seorang buruh ya, bagaimana Lim Goh Tong ya selepas dia mati. Ya, daripada seorang yang nobody kepada somebody ya, daripada orang yang susah ya akhirnya boleh senang. Ya, syaratnya keinginan. Ya. Kita belajar daripada ya cerita inspirasi daripada Lee Tiam Wah, pengasas ya kedai Speakmart. OKU pun boleh jaya, apa lagi kita. Kita ni dah lengkap segala-gala. Semua ada. Ya, fizikal, cantik, hebat ya. Dari segi ilmu ada, masuk universiti, ya, belajar diploma sebagainya. Orang lain tak ada pun, Lim Goh Tong tak belajar pun kat sekolah. Ya, mungkin belajar sekolah rendah je. Ya, tapi kita yang hebat fizikal, hebat ilmu sebagainya, tak boleh menyaingi mereka. Ya, Jack Ma, kita kenal Jack Ma, ya, gagal, macam-macam gagal, tapi Jack Ma ya, walaupun dia gagal, dia tak pernah berputus asa. Walaupun dia pernah orang kata dikecilkan, tetapi dia tak pernah rasa mengalah. Ya. Jadi tengok semak kita daripada 3 jenis manusia ni yang membawa perubahan ke arah kemajuan, di mana kita? Ataupun kita cuma orang yang memerhatikan apa yang berlaku dalam masyarakat, ataupun kita memang tak ambil tahu, ataupun kita memang tak buat apa-apa. So kebanyakan manusia ni ya yang membawa perubahan ni 5%. Yang memerhati ya 15%, yang tak buat apa-apa 80%. Inilah yang berlaku dalam masyarakat, inilah yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini ya. So kelompokkanlah diri kita nak duduk di tempat yang mana. Baik, jenis manusia banyak orang macam kita sorong ya, tak berguna kecuali kalau ditolak. Setengahnya macam layang-layang, tak boleh dikawal kalau tak ada tali. Ya, ada yang macam trailer mesti ditarik. Ada yang macam anak kucing, ya, ngada-ngada je tiap hari. Okey. Jadi zaman berfikiran seperti kanak-kanak saudara-saudari dalam membakir, ya. Zaman main wow, main dalam kubang ya, di bendang dah tak ada dah. Zaman sekarang ni zaman teknologi, mandi di sungai ni tak ada dah orang mandi kat sungai. Orang mandi dekat kolam renang sekarang ni. Ya, tinggalkanlah benda-benda yang tak guna, ya. Mulalah fokus kepada hidup yang baru, ya, letakkan misi yang jelas, ada visi dan juga ada nilai kehidupan kita. Okey? Ingat, kalau ada 100 orang berjaya pada masa akan datang, pastikan ya 100 orang yang berjaya itu saya ya, ataupun anda. Kalau ada 10 orang yang berjaya, pastikan 10 orang yang berjaya itu anda, ya. Dan kalau cuma ada satu orang yang berjaya dalam kehidupan ini, dia juga ialah kita. Ya, kalau kita boleh survive, insya-Allah ya kita boleh melalui ya cabaran ini dengan baik. Ya, tiada jalan mudah ya, sebab zaman mudah ni dah berlalu, zaman senang dah berlalu. Kita sekarang ini menghadapi cabaran, ya, kita perlu menyusun kehidupan kita dengan baik. Kita perlu berubah ataupun diubah. Ya. Berubah ataupun kita akan diubah nanti. Bila kita tidak lagi bisa mengubah situasi, kita ditatang untuk mengubah diri kita sendiri. Ha? Hari ini tak lagi sama seperti kemarin. Okay? Jadi kena ingat, ya. Ada lagi tak? Okay. Kenapa? Kerana kita ni orang USM. Kita ni orang yang dulunya hebat, kita memimpin. Ya, dalam tagline kita, we lead. Ya, kenapa kita mesti jadi berbeza, ya, berbanding yang lain, ya, be different, ya. Kita mesti keluar daripada kebiasaan, ya, menghadapi cabaran di depan. Okey, saya rasa ini dah pukul 10 minit, ya. Ya, pukul 12
Jadi saya rasa perkongsian saya tamat di sini sahaja. Ya, insya-Allah. Ya, kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa perkara yang nak slide ni saya boleh kongsi, ya. Saya boleh emailkan kepada siapa-siapa yang berminat. Ya, insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang, ya. Sebab topik saya ialah topik mengurus perubahan, ya. Saya banyak sentuh tentang individu lah. Kalau kita nak ubah organisasi ni payah sikit. Kenapa? Kerana kita ni tidak ada mungkin belum ada tanggungjawab dan peranan. Ya, kita ni pelajar, yang lebih penting kita mengubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih cemerlang pada masa akan datang. Ingat, sebagaimana yang saya sebutkan, kita kena tahu perubahan itu yang penting. Perubahan itu dipaksa, terpaksa, saya sebutkan awal tadi, ataupun secara sukarela. Sebab itu you all ialah orang yang hebat-hebat, orang yang kata ada ilmu. Jadi bersedia untuk kita melalui cabaran pada masa akan datang. Ingat bahawa cabaran ini bukan satu cabaran yang kecil. Apa yang akan kita hadapi, saya pun tak dapat gambarkan bagaimana zaman yang bakal kita tempuhi. Mungkin 1 jam lagi, ataupun 5 jam lagi, 1 hari lagi, ataupun setahun 2 tahun lagi. Sebab itu paling penting, kita kena memperkasakan jati diri kita. Sebab benda yang kita lalui hari ini, kita tak duga, dan kita rasa benda ni akan memberi kesan dalam hidup kita. Akan memberi kesan kepada masa depan kita. Jadi be prepared, kita tahu cabaran, dan insya-Allah kita sama-sama positifkan diri untuk kita menghadapi cabaran dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. So itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada yang saya kongsikan ini tidak memenuhi apa yang saudara dan saudari harapkan, tapi saya rasa secara online saya kongsikan beginilah saya boleh kongsikan dengan saudara dan saudari, rakan-rakan yang berada di luar sana. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khairul Irwan. Perkongsian yang sangat memberi kesan pada saya. Saya juga bersetuju dengan pendapat Encik Irwan, kata-kata semangat yang diberikan. Betul, kita pada norma baru ni, kita kena lebih kreatif, lebih kreatif, kena mencari idea dengan kena menyesuaikan diri dengan perubahan norma baru. Sama ada kita suka atau tak suka, tapi kita ambil secara positif, iaitu perubahan ke arah kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita tak jangka apa kemungkinan yang berlaku, tambah-tambah dengan isu pandemik dan sebagainya. Isu pandemik pun tak habis lagi, so kita tak tahu. Kita dah dikejutkan dengan PKP, musim PKP, PKPB, dan sekarang ni kita pun masih tak bebas untuk ke sana ke sini. So kita kena sesuaikan diri, ambil inisiatif, kreativiti kita, kepakaran kita, carilah ruang untuk sesuaikan diri, sesuaikan keadaan dengan keadaan yang sekarang ni. Macam mana kita nak dapatkan ilmu, tak dapat pergi kelas, so cara dia macam mana, kita hadir sesi online, tak ada internet dekat rumah, so kena carilah alternatif sebegini. Dan salah satu elemen kreativiti ni adalah salah satu juga salah satu attribute kita dalam kita punya HEBAT. Suka saya ingatkan di sini juga, saya mohon semua para peserta untuk memberi maklum balas melalui borang maklum balas e-training yang telah saya kongsikan di ruangan chat. Saya mengharapkan semua peserta seramai 160 orang
peserta untuk memberi maklum balas. Penting mengurang maklum balas daripada semua peserta untuk kita menambah baikkan sesi e-training kita dari semasa ke semasa. Sesi recording taklimat e-training pada pagi ini saya akan kongsikan di ruangan YouTube Hebat. Boleh dapatkan recording di Hebat. Selain pada itu, sekiranya ada yang nak dapatkan slide dan sebagainya, boleh menghubungi saya ataupun menghubungi pengguna kita Encik Khairul Irwan. Okey, jika tiada apa-apa soalan lagi, saya sudahi taklimat pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pengguna acara Encik Khairul Irwan kita pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey.